Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok modul sejarah tingkatan 3, bab 3. Okey, kita nak tengok bab 3 hari ini. Okey, yang kita nak tengok, so pastikan awak ikut saya punya modul supaya senang untuk saya untuk tafsirkan awak. Okey, kalau awak perasan, awak punya modul bab 3 depan ni dia ada tahap penguasaan. Okey, okey, untuk awak tahap penguasaan awak, kalau awak siapkan saya punya modul saja, awak boleh dapat TP3, TP1, TP2 dan TP3. Sebab tu komplit untuk saya tengok sama ada awak capai ke tak capai. Tetapi untuk TP4, TP5, TP6 bergantung kepada cara awak menulis dan menjawab soalan dalam modul lah, dan ataupun awak berkomunikasi. Saya tanya, awak boleh berinteraksi, ataupun boleh jadikan sebagai salah satu cara untuk saya menilai awak. Okey, so sekarang hari ini kita akan masuk bab 3. Okey, pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kalau sebelum ni kita tengok bab 2, negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat, kalau awak tengok yang ni, yang merah ni, okey, kita dah tengok Pulau Pinang, Singapura, Melaka digabungkan menjadi negeri-negeri Selat. Okey, so yang hari ni kita akan tengok Perak, okey, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, 4 kalau tengok sini, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, ini pun awak dah labelkan peta hari tu kan. So kalau awak dah labelkan peta hari tu, kita dah dapat TP1 lah. Okey, kita akan terus pergi kepada 3.1. Kekayaan hasil bumi. Kalau sebelum ni negeri-negeri Selat, saya kena bandingkan dengan negeri Selat sebab dia ada kaitan. Kalau sebelum ni negeri-negeri Selat, British cuba ambil kawasan yang paling dekat dengan negeri-negeri Selat, yang paling berpotensi untuk jadikan pelabuhan pendek kata. Jadi sebab tu British ambil Pulau Pinang, Singapura, Melaka. Sebab dia adalah tiga lokasi yang paling strategik yang biasa digunakan sebagai pelabuhan. Tetapi apa yang British berminat untuk dapatkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ni, kerana masa ni empat negeri ni adalah negeri yang kaya. Okey, potong yang ni kebetulan kaya dengan biji timah dan emas. Okey, so kita akan tengok perkembangan kekayaan biji timah dulu dan perkembangan kekayaan emas. Saya ambil ringkas lah. Okey. Okey, untuk yang biji timah kita pecahkan kepada beberapa abad. Okey, siapakah yang terlibat? Kita tengok abad yang ke-15 dulu. Okey, abad yang ke-15. Siapakah yang terlibat? Yang terlibat pada awal untuk biji timah pada awal yang terlibat dalam kekayaan biji timah pada awal abad ke-15 adalah pembesar Melayu dan juga orang Melayu. Okey. So apakah kepentingan biji timah ni? Kenapa semua orang sibuk dengan biji timah ni? Kepentingan biji timah pada masa itu adalah merupakan sumber ekonomi. Okey. Dan juga dia merupakan hasil pendapatan negeri lah masa tu, kerajaan. So kaedah yang digunakan pada awalnya adalah kaedah melombong. Berangan jap. Mendulang dan melampan. Okey. Jadi mendulang ni contohnya macam ni lah. Awal gunakan macam dulang lah. Dekat bahagian tempat yang di aktiviti pelombongan tu untuk mencari biji timah. Emas pun sama gunakan. Okey, so sambung. Okey, pada abad yang ke-16 pula. Okey, kita tengok pada abad yang ke-16. Okey, di Perak lokasi. Okey, pilih satu. Okey, tolong pilih satu lokasi kat sini. Okey.
Kalau ambil satu lokasi je. Okay, contohlah saya ambil Okay, saya ambil Larut. Kan? Sebab apa? Sebab nanti kita akan jumpa Larut lagi. Kan? Larut pun boleh, Beruas pun boleh. Kan? Ambil lah satu. Beruas. Sorry. Okay. Beruas. Okay. Apa kepentingan biji timah pada abad ke-16? Jadi disebabkan semua biji timah semakin lama semakin banyak, okay, dan orang makin nakkan biji timah tu, maka perak menjadi pengeluar utama. Okay. Pengeluar utama yang hasilkan biji timah menjadi pusat tumpuan pedagang. Okay. Kalau awak tengok sejarah kedatangan Barat, okay, pada masa ini abad ke-16 dan 17 adalah kedatangan Portugis dan Belanda. Ya? Okay. Sebab tu awalnya kepentingan perdagangan kita kebanyakan berkaitan dengan Belanda. Okay. So pada abad yang ke-18, lokasi pelombongan dekat Perak. Okay. Tengok buku teks. Tolong cari satu. Tolong cari dekat Selangor satu. Okay. Ambil satu je. Okay. Pilih satu sahaja sebagai awak punya latihan. Bukan sebagai awak punya petipi. Pilih satu sahaja. Okay. So apakah kepentingan biji timah ni? Kepentingan biji timah dia adalah dia merupakan bahan dagangan penting dengan Belanda. Okay. Masa ni kita ada penjajah Belanda. Okay. Jadi pada akhir abad ke-18, okay, pengeluaran biji timah merosot. Okay. Kenapa merosot? Okay. Kerana wujudnya aktiviti penyeludupan. Okay, bawa keluar. Curi-curi bawa keluar. Tu maksudnya curi-curi bawa keluar kepada pedagang British. Sebab masa tu British nak, tapi British tak ada kenalan sebab dia baru nak bertapak. Cuba tengok abad ke-18. Okey, bila abad ke-19, barulah British memainkan peranannya di sini. Okey, sini pun British dah mula nampak sebenarnya pada abad ke-18 kan. Sorry. Okey. So siapakah yang terlibat pada masa ini? Pelombong yang terlibat disebabkan maju, maka pelombong yang terlibat pada abad ke-19 ini adalah pelombong Cina. Ni awal ni nak cerita awal awal sebelum British ambil alih. Okey, so jadi kepentingan biji timah adalah Perak, okey, Selangor, Negeri Sembilan menjadi pengeluar biji timah utama dunia. So maka berlakulah kemunculan bandar. Sebab apa? Semua kawasan-kawasan yang maju dekat biji timah ni, dia akan cenderung membentuk bandar. Contoh, kita ambil senang. Contoh Kuala Lumpur. Okey. Okey, lokasi pelombongan ini awak cari dekat buku teks. Muka surat 60 dan 61. Cik satu je Pilih satu je. Okey. Emas. Okey. Tengok emas Okey. Emas saya pecahkan beberapa abad. Okey, abad ke-13, 16, 17, 18, 19. Okey, emas senang je. Okey. Okey, emas kita ambil kawasan
yang lokasi pada abad ke-13. Okey. Pada abad yang ke-13. Okey, di Pahang iaitu, okey, kalau saya ambil senanglah, kita ambil raup. Pahang, apakah kepentingan hasil emas? Merupakan kekayaan. Kekayaan boleh, awak nak tulis pendapatan pun boleh. Pun boleh lah. Okay. So, Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah. Okay. Sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Dan juga kerabat diraja ini digunakan sebagai perhiasan. Okay. Sebagai perhiasan. Kaedah digunakan untuk melombong, tolong potong, bukan melombong bit timah, melombong emas. Sama dengan kaedah yang digunakan pada awal, iaitu biji timah, mendulang dan melampan. Okey. Pada abad yang ke-16, pada abad yang ke-16, 17, yang terlibat adalah orang Melayu, orang asli. Okey. Kaedah yang digunakan adalah mendulang. Mendulang, melampan. Sebab ni awal lagi. Sampailah ke 18. Okey. Bila ke 18, makalah orang Cina dan daripada Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Okey, kaedah yang digunakan adalah kaedah melampan sahaja. Okey, ini potong. Melampan sahaja. Okey. So, siapakah yang terlibat? Okay, abad ke-19. Okey. Kita dah mula orang penjajahan British di sini. Okey. Jadi orang yang terlibat pada abad ke-19 adalah orang Eropah. Kaedah yang digunakan adalah kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey. So, habis untuk 3.1. Okey, jadi kita akan